الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Alhamdulillah. Kita sambung muka surat 172 dalam tajuk As-Sunanur Rawatib, salat rawatib. Sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Ada sebelum, ada selepas. Seperti zuhur, maghrib, ada sebelum maghrib, lepas maghrib. Insya pun ada sebelum, ada selepas. Kalau subuh, dia tak ada selepas subuh, dia sunat subuh, sebelum subuh. Asar pun sunat asar, dilakukan sebelum sembahyang asar. Baik, kita akan hurai tentang tajuk sunat rawatib, insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullah, wa sunnatu an yuwaziba ala rawatibil faraid wa akmaluha rak'atan qabla as-subhi wa arba'un qabla adh-dhuhri wa arba'un ba'daha wa arba'un qabla al-'asri wa rak'atani ba'da al-maghrib wa rak'atani ba'da al-'isha. Sunat mengerjakan solat sunat rawatib. Solat sunat tu bukan solat rawatib. Sunat mengerjakan solat sunat rawatib, dan yang paling afdalnya ialah 2 rakaat sebelum subuh. Yang ni yang pahala besar sekali, no? Semua kita tahu Nabi sebut raka'ata al-fajri, 2 rakaat sembahyang sunat subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik, kita tengok. Solat sunat subuh dinamakan juga sunat rawatib. Ada 2 nama, sunat subuh, sunat rawatib. Sunat fajar. Sunat subuh pun panggil, sunat fajar pun disebut. Ia merupakan solat sunat rawatib yang paling dituntut, kerana Nabi sangat memeliharanya dan berpesan dengan kelebihannya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashaddu minhu ta'ahudan ala rak'atayil fajr. Rawahul Bukhari. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, tiada solat sunat yang Nabi memeliharanya dengan penuh perhatian lebih daripada 2 rakaat sunat fajar. Sampai Nabi qada lah, kalau tertinggal Nabi qada. Sunat fajar, sunat subuh, itulah nama, 2 nama dia. Cara kita sebut ialah sunat subuh, sunat fajar. Dia bukan qabliyah, no? Dia tidak dinamakan sunat qabliyah subuh. Pasal apa kita tak panggil sunat qabliyah subuh?
Kerana kalau kita tak sempat semayang sebelum subuh, kita boleh je semayang lepas semayang fardu subuh. Sunat ni dipanggil sunat subuh selagi ada waktu subuh. Kalau sempat semayang sebelum subuh, yang tu terbaiklah. Kalau tak sempat, kita pergi masjid, pergi surau, dah orang buat jemaah subuh, kita boleh semayang lepas semayang subuh, semayang fardu subuh berjemaah dulu. Lepas pada tu kita boleh semayang sunat subuh tanpa perlu niat qada. Dalam pengajian usul fiqh, kita akan jumpa satu tajuk iqrar, pengakuan daripada Nabi. Pengesahan daripada Nabi. Nabi tak bercakap, Nabi tak buat apa, tapi Nabi mengaku, panggil iqrar. Iqrar tu dianggap sebagai hadis juga. Ulama akan bagi contoh, Sayyidina Khalid Al-Walid makan dhab, Nabi tak makan, Nabi tak cakap apa, tapi Nabi biarkan dia makan, Nabi diam saja. Itu pengakuan, pengesahan daripada Nabi, dhab itu halal. Hadis ada percakapan Nabi, hadis ada perbuatan Nabi, hadis juga ada iqrar, pengakuan daripada Nabi. Termasuklah dalam tajuk kita ni, pernah seorang sahabat Nabi, dia semayang subuh berjemaah dengan Nabi. Lepas selesai semayang subuh berjemaah, dia pergi belakang, dia semayang 2 rakaat lepas subuh. Ketika dia nak angkat takbiratul ihram, sahabat ni, Nabi tegur dia. Nabi tanya dia, Nabi kata, lepas semayang subuh, kamu nak semayang apa ni? Kerana lepas semayang subuh kan waktu tahrim, waktu tak boleh semayang sunat. Nabi tanya dia, kamu nak semayang apa? Dia kata nak semayang sunat. Nabi tanya, sunat apa? Dia beritahu, dia kata, saya mai berjemaah subuh, saya tak sempat semayang sunat subuh. Jadi sekarang ni lepas semayang subuh baru saya nak, dah tadi tak sempat, sekarang saya nak semayang sunat subuh. Oh, Nabi pun diam saja. Tanda Nabi membenarkan dia semayang sunat subuh lepas semayang fardu subuh. Di Malaysia ni jarang orang buat macam tu. Kerana orang duk faham kata lepas semayang subuh haram semayang semua semayang. Ya, betul haram semayang, tapi dikecualikan. Dalam haram itu dikecualikan sunat subuh boleh buat sebelum subuh, buat sebelum subuh. Tak sempat boleh buat lepas semayang subuh. Faham no? Dalam riwayat yang lain, bila laki ni kata saya tak sempat semayang sunat subuh, jadi saya akan semayang lepas semayang subuh, Nabi bercakap, Nabi kata idzan fala, kalau begitu tidak mengapa, kalau macam tu tak apa, Nabi kata. Jadi kita akan jumpa nanti semayang sunat qabliyah. Memang kalau tak sempat, kita boleh semayang lepas salat fardu. Bukan subuh saja, apa-apa semayang qabliyah. Kita semayang fardu zuhur, kita tak sempat semayang qabliyah zuhur, kita boleh semayang qabliyah zuhur tu lepas semayang zuhur. Macam tu. Baik. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Awsani khalili bi thalathin, sawmi thalathati ayyam min kulli shahrin, wal witri qabla an-nawm wa rak'atayil fajri." Rawahu Tabrani fil Kabir bi isnadin jayyidin. Artinya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku dengan 3 perkara. Yang pertama, puasa 3 hari pada setiap bulan. 3 kali 10 macam 30. Seolah-olah puasa sebulan. Puasa 3 hari ini boleh puasa awal bulan, tengah bulan, hujung bulan. Ataupun puasa tengah bulan. 14, 15, 16 dipanggil hari-hari cerah. Cerah dengan matahari, cerah dengan bulan purnama. 14, 15, 16. Boleh puasa awal bulan, tengah bulan, hujung bulan, 3 hari. Boleh puasa juga tengah bulan 14, 15, 16. Boleh puasa hujung bulan. Hujung bulan macam mana? Hari-hari gelap. Hujung bulan ni dia gelap. 27, 28, 29. 27, 28, 29. Dipanggil ayyamus sud, hari-hari gelap. Kalau hak tengah tu 14, 15, 16 cerah dengan bulan purnama mengambang.
Itu dipanggil ayyamul bid, hari-hari cerah. Baik, Nabi pesan dekat dia dalam sebulan puasa 3 hari. Kemudian Nabi pesan yang kedua kepada Abu Darda, wal witri qabla naum, salat witir sebelum tidur. Dekat-dekat nak tidur, ambil wuduk. Lepas tu sembahyang sunat witir baru tidur. Tidur dengan air wuduk, sembahyang witir. Nanti kita akan baca sunat witir ni ada 3 cara. Ada orang sembahyang mubasyaratan ba'dal isya. Lepas main isya terus dia sembahyang witir. Ada yang buat macam tu. Ada yang sembahyang witir dekat-dekat nak tidur. Ada yang sembahyang witir di hujung malam. Lepas isya dia tak sembahyang, nak tidur pun dia tak sembahyang witir. Nanti dia bangun tahajud sebelum masuk waktu subuh, waktu tu dia buat witir. Boleh pilih lah ikut kemampuan kita, keupayaan kita. Kalau kita jenis mangkit awal, kita sembahyang witir ketika sahur sebelum subuh. Ada sahabat Nabi yang sembahyang siap-siap lepas isya. Ada yang sembahyang dekat-dekat nak tidur. Buatlah, jangan tak buat sudah. Dia buat waktu bila? Sebelum tidur. Lepas main isya. Mangkit awal sebelum subuh. Subuh tak subuh lagi dah bangun dah untuk sembahyang witir. Jadi kita pilih. Tepuk dada, tanya iman. Jangan buat 3 kali sudah. Jangan buat 2 kali. 2 kali pun Nabi tak bagi. Nabi kata la witran. Tidak boleh 2 kali witir pada satu malam. Bila kata 2 kali tak boleh, 3 kali lagi tak boleh. Pilih waktu mana yang sesuai bagi kita, kita buat sekali je witir. Baik. Yang ketiga, Nabi pesan kepada Sayyidina Abu Darda, wa raka'atayil fajri, sunat fajar 2 rakaat. Sunat fajar 2 rakaat. Dinamakan juga sunat subuh. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, raka'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian ada lagi hadis-hadis ni semua tentang kelebihan dia. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan kepada kamu satu solat yang istimewa sebagai tambahan atas solat fardu. Ia lebih baik dari memiliki unta merah, iaitu solat sunat fajar 2 rakaat. Kemudian 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. 4 rakaat sebelum nama qabliyah, 4 rakaat lepas zuhur nama ba'diyah. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yad'u 4 qabla adh-dhuhri wa rak'atayn qabla al-ghadati, rawahu al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Okey, dia ada istilah, kalau siapa yang nak catat, dalam agama kita ni ada istilah tatawwu', ada istilah sunnatun, sunnah, ada satu lagi istilah tatawwu', sunnatun, mustahabbun. Dia ada. Semua ni maknanya tak wajib. Tiga-tiga istilah ni maknanya kalau bahasa Melayu panggil sunat lah. Tiga-tiga ni. Tatawwu', sunnatun, mustahabbun. Makna buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Tapi dia ada beza sikit lah. Kata Al-Qadhi Husain, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, bila sebut Al-Qadhi tu orang tahu dah Qadhi Husain nama dia. Dia kata tatawwu' ni ibadat sunat yang Allah tak tetapkan atas kerajinan dia. Contoh, Allah Ta'ala sebut fadhkurullaha dhikran kathira. Zikir, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Banyak mana? Allah tak hadkan, Allah tak tetapkan. Maka atas kerajinan seseorang, ada yang berzikir subhanallah 1000 kali, 2000 kali, 12000 kali. Ini dipanggil tatawwu', sukarela. Nak terjemah mudahnya sukarela lah. Sukarela, suka hatilah kamu nak zikir banyak mana pun. Dipanggil apa tu? Tatawwu'. Ibadat yang kita buat atas kerajinan dan sukarela kita. Allah benarkan zikir sebanyak-banyaknya. Banyak mana pun tak apa. Tatawwu'. Macam sunat mutlak. Sunat mutlak boleh sembahyang berapa banyak pun. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 100 rakaat. Dipanggil tatawwu'. Yang kedua,
sunnatun. Bila sebut sunnah, ibadat-ibadat sunat yang Nabi muwazabah, Nabi berkekalan, Nabi tak pernah tinggal. Walaupun dia sunat, Nabi tak pernah tinggal, maka dinamakan sunnatun. Sunnatun, sunnah. Muwazabah, Nabi istiqamah buat tu, tak tinggal. Contoh sunat subuh dipanggil sunat. Sunat zuhur, sebelum zuhur, lepas zuhur, itu dipanggil sunnatun. Kalau mustahabun pula, ialah dia sunat tapi kadang-kadang Nabi tinggal juga. Kadang Nabi buat, kadang Nabi tak buat, kadang Nabi buat, kadang Nabi tak buat. Contohnya mana? Contoh sunat asar. Sunat asar, ada hari Nabi buat sunat asar, ada hari Nabi tak buat. Nabi mai daripada rumah tu, qamat terus mayang fardu asar. Itu dipanggil mustahab. Mustahab, sunat yang kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tak buat. Sunnatun, ibadat sunat yang Nabi cukup jaga kerana pahalanya sangat besar, fadilatnya sangat besar. Tatawwu' tu sunat juga, tapi dia secara umum, dalilnya umum. Contoh, zikirlah sebanyak-banyaknya, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Banyak mana? Siapa rajin banyak, siapa sikit. Tak ada had, dipanggil zikr mutlak, bukan zikir muqayyad. Allah tak tetapkan angkanya apa semua. Kita boleh zikir pagi, petang, siang, malam, sambil memandu, sambil ingat Allah. Okey? Dapat tu? Okey, tatawwu' sunnatun mustahabun. Baik, kita tengok ada soalan ke tadi? Saya baca soalan dulu, takut terlupa. Ustaz, subuh dah masuk, boleh tak kita solat witir sebelum solat sunat subuh? Soalan boleh tak? Jawabnya boleh. Tapi witir kita tu jadi qada lah. Sebab waktu witir lepas sembahyang Isya, sebelum masuk waktu subuh. Lepas kita sembahyang Isya baru kita boleh sembahyang witir. Kalau tak sembahyang Isya tak boleh sembahyang witir. Waktunya bermula selepas solat Isya, tunai solat Isya boleh sembahyang witir. Waktu akhirnya ialah sebelum terbit fajar. Bila dah subuh dah, witir ni jenis solat yang boleh qada. Jadi kita boleh solat witir dalam waktu subuh. Status dia status qada lah, bukan tunai. Tapi syarat dia yang penting ialah witir ni kita sembahyang Isya. Malam tu kita sembahyang Isya, main Isya. Kalau orang ni dia malam tu dia tak sembahyang Isya, contohnya dia letih, lepas main maghrib dia tidur, dia tertinggal Isya, maka dia wajib qada Isya dan dia tidak dibenarkan untuk qada witir. Witir hanya bagi orang yang menunaikan Isya kemudian meninggalkan witir. Orang macam tu boleh qada witir. Kalau dia tinggal Isya, dia qada Isya sahaja, witir tak boleh qada. Ataupun malam tu dia masih uzur, dia masih ada darah kekuningan warna perang-perang kuku-kuku, jadi malam tu dia tinggal Isya, tak sembahyang Isya. Kemudian dia bangkit subuh, dia cek darah dia dah bersih, suci, dia sembahyang fardu subuh. Dia nak qada witir, tak boleh, pasal semalam kan tak sembahyang Isya. Jadi witir dia ada kaitan dengan salat fardu Isya. Kalau semalam kita sembahyang fardu Isya, ingat-ingat balik semalam kita tak sembahyang witir. Sekarang ni, petang ni petang asak ni 5.35, 5.36 minit petang sekarang, boleh qada witir kalau semalam sembahyang Isya. Okey, macam tu. Boleh saja nak qada sebelum subuh, lepas asar, salat qada, tidak ada waktu yang dilarang. Baik, Ustaz Anas tanya, jika buat salat qabliyah 4 rakaat, 1 salam sebelum zuhur, ada tahiyat awal ke tak? Sebaiknya buat tahiyat awal. Rakaat pertama, rakaat kedua tu buat tahiyat awal, rakaat ketiga, rakaat keempat tahiyat akhir. Buat tahiyat awal, insya-Allah. Kemudian ada lagi soalan. Witir kita boleh buat 1 rakaat? Boleh. 1, 3, angka yang ganjil. Buat 1 pun boleh. Li ta'lim, untuk belajar pelan-pelan buat 1 rakaat. Lepas main Isya buat 1 rakaat.
Tapi kalau nak tanya afdalnya 3 lah. Satu tu dia kurang afdal, atau dia panggil khilafu aula. Dia bukan makruh, dia khilaf aula. Dia kurang afdal lah, kurang afdal. Yang afdalnya 3, yang lebih baiknya lagi 5. Muka surat 173. 173. Baik. Nak buat 1 rakaat pun boleh. Aqallul witri raka'atun, dalam kitab Matan Ghayah wa Taqrib Matan Nabi Syuja', sekurang-kurang witir 1 rakaat. 1 rakaat pun sudah dinamakan witir. Mula dengan 1 dulu, bila dah okey dah tambah lagi jadi 3, okey dah tambah lagi jadi 5, macam tu pelan-pelan, slow and steady. Janji kita buat. Ada orang kata makruh, bukan makruh. Dalam kitab sebut khilafu aula, kurang afdal. Kalau 3 tu lebih baiklah. Tentulah lebih baik. Ustaz, sekiranya seorang perempuan suci haid waktu asar, adakah solat zuhur wajib diqada? Ni tajuk lain ni. Dia suci haid dalam waktu asar. Zuhur tu ada lagi kuning-kuning sikit-sikit, dia tak sembahyang zuhur. Asar dia cek macam sekarang pukul 5.30, dia cek-cek dia dah bersih sebersih-bersihnya, dia wajib mandi. Lepas mandi, dia kena sembahyang fardu asar. Zuhur memang dia kena qada. Zuhur dia kena qada untuk hari tersebut. Kalau darah haid berhenti waktu asar, kena mandi, kena sembahyang fardu asar dan wajib qada zuhur. Zuhur hak tengah hari tadi itu kena qada. Ni masalah macam ni pun ada disebut dalam kitab-kitab fiqh. Kena qada. Begitu juga kalau darah haid berhenti dalam waktu isya. Dia cek 10 malam. 10 malam dia tengok darah haid dia dah bersih, darah nifas dia bersih, maka dia kena mandi, dia kena sembahyang isya dan dia kena qada qada maghrib. Sebab 2 waktu ni waktu yang boleh digabungkan. Bila kita solat jamak kan, maghrib kawan dia isya, asar kawan dia zuhur. Jadi sembahyang zuhur qada, sembahyang asar qada zuhur. Kalau darah berhenti isya, sembahyang isya qada maghrib. Begitu kaedah dia. Bukan orang rupanya orang gila serupa juga. Orang gila bila dia gila petang ni dia siuman. Gila siuman petang ni. Sihat. Dulu dia mental, sekarang dia dah sihat. Makan ubat ke apakah, sihat di waktu petang, maka dia sunat mandi. Orang gila sunat mandi, tak wajib mandi. Sunat mandi untuk kesegaran. Kemudian dia sembahyang fardu asar dan dia kena qada zuhur tadi zuhur. Asar 4, zuhur 4. Kalau dia siuman gila dia waktu isya, pukul 9.30 malam isya, tengok 9.30 malam ni isya, dia sunat mandi. Orang gila sunat mandi untuk kesegaran. Kemudian dia tunaikan isya 9.30 malam tu isya, sembahyang isya, bukan isya saja, kena qada maghrib. Bagus soalan macam tu. Bagus. Jadi dipanggil waktu darurah. Bila sembuh daripada satu penyakit gila ataupun pengsan, bila dia sedar balik tu, hilang ingatan bila dia okey balik, ataupun mani' penghalang ibadat, darah haid, darah nifas tu penghalang ibadat. Bila penghalang tu dah tak ada, dia kena mandi, sembahyang asar, qada zuhur. Dia kena mandi, sembahyang isya, qada maghrib. Itu kena ambil perhatian lah bab-bab macam tu. Okey. Terima kasih Ustaz Firdaus yang tanya ni. Itu sebagai satu perhatian. Boleh jarak tempoh solat ba'diyah isya lama? Buat pagi sebelum qiyamul lail boleh? Ba'diyah isya ni dia tak ada syarat. Kita sembahyang fardu isya, lepas daripada tu dia tak mesti mubasyaratan, dia tak mesti segera lepas sembahyang fardu isya terus kita sembahyang ba'diyah isya, tak syarat. Boleh selang dengan sejam, 2 jam, 3 jam, balik rumah tidur, nanti nak tahajud baru kita sembahyang, aku sembahyang ba'diyah isya, boleh, tidak jadi masalah. Ada satu tempat depa ni tak biasa baca surah Al-Mulk lepas sembahyang isya. Banyak dah masjid surau duk baca lepas sembahyang isya, sebelum nak balik kan kita akan baca tabarakalladzi. Bagus, satu amalan yang bagus, satu inisiatif, satu program yang baik. Sembahyang isya berjemaah, baca Al-Mulk berjemaah. Ada satu tempat ni pun tak biasa lagi baca Al-Mulk.
Bila tak biasa ni adalah suara-suara sumbang. Suara-suara sumbang ni macam ni. Dia kata lepas main Isya, baca Al-Mulk mengambil masa lebih kurang 10 minit. Kalau baca tak lancar 10 minit, 15 minit itulah. Surah Al-Mulk 30 ayat je pun. Tapi dah tak lancar tu dia lambat. Ada suara sumbang kata kerana baca surah Al-Mulk tak boleh dah sembahyang ba'da Isya. Ba'da Isya ni kena lepas main Isya, wirid, baca doa, lepas doa tu terus sembahyang ba'da Isya. Adalah satu tempat tu bergaduh bab ni. Ni pun telefon saya. Dia pun kata adakah bacaan surah Al-Mulk ini menyebabkan tak boleh sembahyang ba'da Isya? Saya kata boleh. Tidak ada mana kitab yang mensyaratkan kena segera. Yang penting ba'diyah Isya. Ba'diyah tu mana after, lepas Isya. Lepas main Isya dulu, lepas Isya, selepas tu bila-bila je. Nak balik tidur dulu sebelum qiyamul lail, nak sembahyang ba'da Isya pun silakan, dibolehkan. La mani'ah, tidak ada halangan untuk berbuat demikian. Witir selepas salat Isya di masjid, kita buat witir 3 rakaat. Lepas tu bangun tidur. Lepas buat tahajud, kita buat lagi 2 rakaat witir. Boleh kah? Dah buat dah 3 rakaat. Okey. Dah buat dah 3 rakaat witir lepas Isya. Okey, selesai. Kemudian buat tahajud pula. Tahajud pula. Lepas tahajud nak buat lagi witir 2 rakaat. Maknanya nak bagi cukup 5. 3, nanti buat lagi 2, 5. Cara tu tak betul tu. Cara macam tu tak betul. Yang pertama Nabi sebut la witron. Tak boleh 2 kali witir. Dah kita buat dah witir lepas Isya, nanti kita buat tahajud qiyamul lail saja. Tak perlu lagi kita ulang witir. Tak perlu lagi kita ulang witir. Faham tak? Sebab 3 rakaat tu sudah witir. Tak perlu lagi kita tak tambah 2 rakaat nak bagi jadi 5. Kalau nak buat witir dalam waktu tahajud, kita tak perlu sembahyang witir lepas Isya. Kita program, kita set nak buat tahajud, buat tahajud. Witir tu kita buat lepas tahajud sebelum subuh. Ataupun caranya begini, kalau nak buat, boleh. Lepas Isya kita buat muqaddimah witir. Muqaddimah witir ni kita sembahyang genap 2 rakaat sebagai muqaddimah witir. Aku sembahyang 2 rakaat muqaddimah witir. Kita sembahyang 2 rakaat lepas Isya, muqaddimah witir. Intro. Kemudian kita bangun, kita buat tahajud, buat sunat taubat, sunat tasbih apa semua. Nanti kita tutup dengan 1, 2 sebagai muqaddimah witir lepas main Isya 2 rakaat. Nanti kita tutup dengan 1 tu witir. Jadi 2, 1, 3. Tu tak faham macam tu. Boleh faham tak? Kalau buat muqaddimah witir dalam bentuk genap, usalli raka'ataini muqaddimatal witri, aku sembahyang 2 rakaat muqaddimah witir. Tak apa, lepas main Isya nanti kita boleh buat 1 rakaat witir selepas tahajud. Kaedah macam tu tak apa. Kalau buat siap-siap 3 rakaat dah ganjil dah, kemudian nak sambung lagi dengan 2 tu pula genap. Bagi pendapat saya lah, apa yang saya belajar itu tidak tepat cara macam tu. Jadi macam ni, sembahyang Isya, cadangan saya sembahyang Isya, lepas sembahyang Isya buat ba'da Isya, selesai. Nanti malam kita nak sembahyang tahajud apa semua, sembahyang. Lepas tahajud baru kita buat witir. Itu tidak jadi masalah. Satu cara. Cara kedua, sembahyang Isya, sembahyang ba'da Isya 2 rakaat, sembahyang muqaddimah witir 2 rakaat. Muqaddimah witir nama dia. Bukan witir lagi, muqaddimah baru. Usalli, aku sembahyang 2 rakaat sebagai muqaddimah witir. Pendahuluan witir. Buat pendahuluan. Kemudian nanti kita bangun tengah malam, kita boleh sembahyang sunat taubat, sunat hajat, sunat tahajud apa semua. Dekat-dekat nak subuh, kita sembahyang usalli rakaatan. Aku sembahyang 1 rakaat witir. Hak tu baru witir. Hak tadi muqaddimah witir. Cara macam tu, insya-Allah cara macam tu baru kena. Buat macam tu. Jangan buat 3 lepas tu sambung 2, tak kena. Kita kena pandai lah. Witir ni dia mula dengan 2. Last kali tu kita tutup dengan 1. Harap-harap boleh faham.
Atau tak, kalau tak niat muqaddimah witir, niat macam ni, aku sembahyang 2 rakaat sebahagian daripada witir. Setengah ulama dia niat macam tu, usalli raka'ataini minal witr, aku sembahyang 2 rakaat sebahagian dari witir. Mana ada lagi bahagian yang lain, bahagian yang ganjil tu. 2 dia bukan witir, 2 genap. Kita boleh niat aku sembahyang muqaddimah witir 2 rakaat, atau kita niat aku sembahyang 2 rakaat sebahagian dari witir. Dapat? Usalli raka'ataini minal witri, ataupun usalli muqaddimatal witri raka'ataini, aku sembahyang muqaddimah witir 2 rakaat, atau kita niat aku sembahyang 2 rakaat sebahagian dari witir. Okey. Kalau macam tu boleh buat lepas insya lah tu. Nanti tahajud nanti kita akhiri dengan penutup witir yang satu. Kalau dah buat witir dah lepas insya, bangun nanti tahajud, qiyamul lail aja, jangan ulang lagi witir. Walaupun ada pendapat yang lemah kata kita boleh buat 2 kali witir, mula witir, lepas tu buat lagi witir, buka tutup witir. Ada dibahaskan oleh ulama, mula buat dah witir, lepas tu batalkan witir, buat lagi. Tetapi pendapat tu lemah. Pendapat yang kuat, dah buat dah witir, jangan ulang dah witir. Nabi kata tak boleh buat witir 2 kali 1 malam. Ustaz, apa pandangan Ustaz jika masjid buat bacaan al-mulk tapi meninggalkan wirid lepas solat? Oh, tak kena tu. Wirid jangan tinggal. Wirid jangan tinggal. Ayat kursi lepas semayang Nabi tak pernah tinggal. Astaghfirullahalazim Nabi tak pernah tinggal. Hak duk biasa buat dah tu jangan tinggal. Surah Al-Mulk ni tambahan, inisiatif tambahan. Asalnya kita baca persendirian, seorang-seorang. Okey? Kita nak baca Al-Mulk tu baguslah. Banyak diedarkan photostat ataupun cetakan kan, Yayasan Amal Kedah. Dia bagi masjid, bagi surau untuk kita beramal. Satu usaha yang sangat mulia, sangat baik. Jadi wirid baca, doa baca, lepas baca doa tu bacalah surah Al-Mulk. Lepas tu boleh semayang ba'da insya, tak ada masalah. Baik, ada lagi soalan? Jelas, alhamdulillah. Ada susunan qiyamul lail tak Ustaz yang afdal? Nak buat solat sunat apa dulu untuk qiyamul lail? Bila kita bola-bola bangun tidur, baru mangkit tidur kan? Kita semayang tahajud dululah. Sebab tahajud tu maknanya semayang selepas tidur. Buat tahajud. Buat yang sehabis ringkas dulu. Dia warming up, dia tak boleh panjang-panjang semayang ringkas. Sekejap lagi kita semayang lagi lama pula. Betul lama lagi macam tu. Nabi semayang mula dengan 2 rakaat, rakaatain khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Kemudian makin berat, makin berat, makin berat. Jangan bangun-bangun tu terus sunat tasbih. Tasbih lama tu. Baru bangkit tidur, semayang tahajud sehabis ringan 2 rakaat. Lepas tu kita boleh buat semayang yang agak berat, sunat taubat, sunat hajat. Lepas tu hak berat lagi tu tasbih. Tasbih tu tak belakang sikit. Lepas tasbih kita ringankan balik 2 rakaat witir, 2 rakaat muqaddimah witir, 1 rakaat witir. Begitu. Baik. Dulu saya pernah kongsikan Nabi SAW bila bangun untuk tahajud, mula-mula sekali Nabi akan menyapu muka Nabi dengan tangan Nabi untuk hilangkan kesan mengantuk. Kemudian Nabi membaca surah Ali Imran, 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran, 10 ayat terakhir. Walaupun dalam hadis sebut 10 ayat terakhir surah Ali Imran, tapi Nabi baca ayat 190 sampai ayat 200. Ada pelajar kita yang bilang, dia kata, Ustaz, kalau baca 190 sampai 200 tu bukan 10 ayat terakhir, tu 11 ayat terakhir. Bagus ya. Ada orang dia dengar saja, ada orang dia buka Quran, dia semak tengok 190 sampai 200, ni 11 ayat ni, bukan 10. Huraian dia begini, dalam hadis sebut 10 ayat terakhir, tetapi Nabi baca 11 ayat. Macam mana kata 10 ayat terakhir, kenapa Nabi baca 11 ayat? Cerita dia macam ni, 190 tu dia muqaddimah kepada 191. Nak kena baca juga 190. Surah apa? Ali Imran. Surah Ali Imran Allah memuji ulul albab, la ayatil li ulil albab.
sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada ciptaan langit bumi, silih ganti siang malam, matahari bulan, menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang cerdik yang ada mata hati, yang hendak berfikir. Itu 190 sebagai mukadimah. 191 baru Allah hurai siapa orang cerdik, siapa ulul albab tu, siapa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, kan? Iaitu orang yang mengingati Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Jadi 190 tu sebagai mukadimah. Allah puji orang yang ulul albab. Nak tahu siapa ulul albab? Baca lagi 191. Jadi dia macam sifat mausuf lah. Ulul albab tu mausuf. Apa kriteria, apa sifat-sifat orang yang layak dipanggil ulul albab? Ini dia 191, 192 sampai habis 200. Jadi bagus soalan tu. Ustaz kata Nabi baca 10 ayat terakhir. Kami bilang bukan 10, 11. Pasal apa lebih satu? Lebih itu muqaddimah dia. Dalam hadis sebut ashrul awakhir, 10 ayat terakhir. Tapi Sayyidina Anas, Sayyidina Abdullah bin Abbas sendiri ya, kata Nabi mula baca 190 sampai 200. Ala kulli hal 11 ayat lah kalau kita hitung balik 11 ayat. Itu menjadi doa bangkit tidur untuk semayang tahajud. Bila nak semayang tahajud baca tu. Tak hafal ustaz? Dalam telefon pun ada. Bangkit tidur, ambil handphone, buka lah. Carilah 190 sampai 200. Akhir surah Ali Imran. Baik. Kita tengok 173 di bawah. Daripada Abdullah bin Syaqiq berkata, aku bertanya Aisyah radhiyallahu anha tentang salat sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Nabi salat sunat qabliyah zuhur di rumahku sebanyak 4 rakaat. Kemudian Nabi keluar mengimamkan salat fardu zuhur, kemudian Nabi masuk ke dalam rumah dan salat 2 rakaat. Nabi buat 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat lepas zuhur. Kadang-kadang Nabi buat 4 sebelum, 4 selepas. Ini yang 4 sebelum 4 selepas zuhur. Harramahullahu 'alan nar, siapa yang salat sebelum zuhur 4 rakaat dan selepas zuhur 4 rakaat, Allah akan mengharamkan api neraka ke atasnya. Baca Ali Imran 190 sampai 200 selepas bangun tidur. Baca doa bangun tidur ya. Doa bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, sambung dengan doa dengan ayat-ayat tu. Bagus. Baik. Allah haramkan tubuh badan dari api neraka. Itu kelebihannya lah. InsyaAllah masuk syurga orang yang doa amal qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. 4 rakaat sebelum asar. Yang ni dapat rahmat, doa rahmat daripada Nabi. Siapa sembahyang 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum asar pun boleh buat. Tapi kalau ada masa buat 4 lah. 4 rakaat 1 salam, ataupun buat asing 2 rakaat 2 rakaat. Apa kata Nabi? Rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an, rawahu Tirmizi. Semoga Allah merahmati, itu doa Nabi, seseorang yang salat 4 rakaat sebelum salat fardu asar. An Ali radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin yufassilu bainahunna bit-taslim 'ala al-malaikati al-muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin, rawahu Tirmizi. Daripada Ali radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sebelum asar. Baginda memisahkan 4 rakaat itu dengan salam. 4 rakaat dengan 2 salam, 2 rakaat 2 rakaat. Salam itu ditujukan kepada para malaikat. Ini kita belajar dah, bila kita semayang, kita bagi salam, kita sunat niatkan doa kesejahteraan kepada semua makhluk Allah yang ada belah kanan dan belah kiri, termasuk malaikat, manusia, jin Islam. Nabi niat bagi salam kepada malaikat yang muqarrabin, yang hampir, dan siapa yang mengikuti mereka di kalangan orang-orang yang beriman. 2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib tu
Dipanggil sunat yang tak muakkad. Kadang-kadang Nabi semayang qabliyah maghrib, kadang-kadang Nabi tak semayang. Okey, ada soalan sini, adakah keempat solat zuhur kesemuanya dikira muakkad semuanya? Tak, dia 2 rakaat muakkad, 2 rakaat lagi tu tak muakkad. Maknanya yang Nabi tak pernah tinggal itu 2 rakaat. Ada masa Nabi buat lagi 2 jadi 4. Lepas zuhur pun selalu Nabi tak pernah tinggal 2 rakaat. Kalau Nabi ada masa, Nabi buat 2 lagi jadi 4. Begitu. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat tak muakkad, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat tak muakkad. Baik. Okey. Dua rakaat lepas maghrib. Sebelum maghrib boleh semayang. Sebab kita menggunakan qaul yang mu'tamad, maghrib tu berlanjutan hingga isya. Tak akan habis waktu maghrib selagi belum masuk waktu isya. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri, maghrib ni waktu dia singkat. Lepas azan maghrib terus qamat. Dan boleh semayang 5 rakaat saja, iaitu 3 rakaat fardu maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib. Lepas kita buat ba'diyah maghrib tu, khalas, habis dah maghrib. Siapa semayang lambat, contoh pukul 8 lebih baru nak semayang maghrib, 8 lebih, maka status salat maghrib dia tu berdosa qada. Tapi pendapat tu tidak rasmi dalam mazhab Syafi'i. Kita dah hurai dah dulu. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Apa dalil masing-masing? Pendapat yang kuat, maghrib rapat sampai ke isya. Bila isya, habis maghrib. Lagi tak isya, orang yang semayang, tapi semayang awal ni memang bagus lah. Orang yang terlambat semayang maghrib pukul 8 suku, lagi tak masuk isya, insya-Allah maghrib dia sah, diterima oleh Allah dan statusnya tunai, bukan qada. Lega geng hak semayang maghrib lambat dengar guni lega. Lega. Depa balik kerja apa semua, mandi apa dulu, makan pula orang azan maghrib, makan. Bukan buka puasa dah, jenis makan waktu tu. Ada hak jenis tengok drama apa dah. Tengok drama pukul 8 baru habis. Lepas tengok drama baru nak semayang maghrib. Bila dengar kata, ui 8 lebih ni masih sah lagi. Lega banyak. Saya bukan nak suruh orang semayang pukul 8 lebih. Kita nak cerita pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Maghrib yamtaddu ilal isya, berlanjutan waktunya sampai ke isya. Lagi tak isya, ada lagi maghrib tu, insya-Allah. Baik, okey, sunat qabliyah maghrib kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tak buat. Kan kita jumpa ada hadis dulu, Nabi sebut liman sya', bagi siapa yang nak buat qabliyah maghrib, buatlah. Siapa yang nak buat, buat. Memang ada setengah tempat tu azan maghrib, habis-habis azan kita nak sembahyang qabliyah maghrib, dia qamat terus. Mungkin dia ambil pendapat kata maghrib ni kena segera, tak boleh lengah-lengah. Habis azan maghrib, qamat terus. Lepas qamat sembahyang maghrib terus. Kita nak sembahyang sunat qabliyah maghrib, tak sempat. Tak apalah. Kalau tak sempat qabliyah maghrib, sekali lepas sembahyang maghrib boleh lagi buat qabliyah maghrib. Sembahyang sunat qabliyah ni boleh buat lepas salat fardu. Ingat tu. Semua sembahyang qabliyah boleh buat lepas sembahyang fardu, termasuklah sembahyang sunat subuh. Kalau tak sempat boleh buat lepas sembahyang fardu subuh. Tak dosa. Sunat asar sebelum sembahyang fardu asar, kalau tak sempat boleh buat lepas sembahyang fardu asar. Macam tu. Jadi sunat qabliyah ni dia fleksibel. Nak buat sebelum fardu boleh, nak buat lepas fardu pun boleh. Dan tidak dikira qada, kerana selagi waktu tu ada, dia kira tunai. Baik. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isya. Jadi qabliyah maghrib tak muakkad. Kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tak buat. Qabliyah isya pun sama, tak muakkad. Kadang Nabi buat, kadang Nabi tak buat. Soalan daripada Makcik Siti Aisyah. Ada nas ke yang kata salat ba'diyah tak perlu baca surah? Ni ramai duk guna kata tak perlu. Tak. Yang ada dalilnya semayang, semua semayang kita baca surah kecuali semayang mayat. Jelas tak? Semua jenis semayang sunat baca surah. Baca Fatihah, baca surah. Sunat. Qabliyah, semayang ba'diyah tak perlu baca surah. Saya tak jumpa lagi lah.
larangan membaca surah dalam sembahyang sunat ni tak jumpa lagi. Yang adanya kita nak bagi lengkap sembahyang kita baca Fatihah, lepas itu kita iringi dengan bacaan surah. Surah apa pun tak apa. Okey? Jadi kalau minta dalil, kita sebenarnya kena minta dalil kepada orang yang kata tak perlu baca surah tu. Dia yang kena buat main dalil. Bukan kita yang nak kena bagi dalil sembahyang ni sunat baca surah. Sebab kita menggunakan dalil umum, semua jenis ulama kata semua jenis sembahyang sunat baca surah kecuali sembahyang mayat, sembahyang jenazah. Jadi orang yang kata, kalau ada pendapat yang kata sembahyang sunat ba'diyah tak perlu baca surah, dia kena buat main nas, dia yang kena datangkan dalil. Boleh macam tu nak? Jadi kalau ada orang bagi tahu makcik macam tu, makcik minta dalil kat mereka, bukan kita nak bagi dalil kat mereka. Kita dalil umum. Sembahyang rakaat pertama kedua ada Fatihah ada surah. Ada Fatihah ada surah. Itu dalil umum kita. Dan Nabi tidak pernah melarang kita baca surah melainkan makmum. Makmum Nabi larang jangan baca surah. Nabi kata jangan baca melainkan ummul kitab Fatihah saja. Biar imam baca surah. Jadi kalau kita sembahyang seorang diri, kita bukan makmum, kita baca Fatihah, kita baca surah. Baca Fatihah, baca surah. Siapa-siapa yang kata tak sembahyang ba'diyah tak ada baca surah, tak ada, bid'ah ke apa ke, dia yang perlu datangkan dalil yang mana dalil tidak boleh baca surah dalam sembahyang ba'diyah. Macam tu. Baik. 2 rakaat selepas Isya. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yusalli bin nas al-maghrib thumma yadkhul fayusalli rak'atain wa yusalli bin nas al-isya wa yadkhul baiti fayusalli rak'atain, rawahu Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi salat maghrib berjemaah dengan orang ramai, kemudian Nabi masuk ke dalam rumah dan salat 2 rakaat ba'diyah maghrib. Kemudian baginda salat Isya berjemaah bersama orang ramai dan masuk ke dalam rumahku dan salat 2 rakaat ba'diyah Isya. Okey. Ada satu tempat seorang hamba Allah ni dia kata kat saya tak ada ba'diyah Isya. Ni lagi dahsyat. Dia kata tak ada ba'diyah Isya. Mana kata tak ada? Ni hadis riwayat Imam Muslim. Nabi balik rumah, Nabi sembahyang ba'diyah Isya di rumah. Okey. Macam-macam manusia ni. Dakwaan mereka ni pelik-pelik kadang-kadang tu. Baik, kita sambung. Wal muakkadu min dhalika 10 rakaat, dan yang paling dituntut, panggil muakkad lah bahasa Arab kan, dituntut dari rakaat di atas ialah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat selepas, 2 rakaat sebelum dan selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas Isya. Semua 10 lah. Ustaz, berapa jarak masa boleh tangguh antara solat fardu, contoh fardu Isya dan sunat ba'diyah, sebab tak mau ketinggalan kelas-kelas online. Macam saya, sebab saya beritahu dah tadi je, banyak yang tanya soalan macam ni. Sembahyang fardu Isya, lepas sembahyang fardu Isya kita boleh sembahyang ba'diyah Isya. Nak sembahyang segera boleh, lambat 3, 4, 5, 6 jam pun tak apa, selagi tak masuk waktu subuh. Lepas sembahyang Isya mengantuk sangat-sangat, lepas sembahyang Isya mengantuk, pergi tidur. Lepas tu jaga 4 pagi, sembahyang ba'diyah Isya. Boleh? Boleh ke? Boleh. Tu terasing jauh sembahyang fardu Isya dengan ba'diyah Isya. Dah boleh asing, boleh selang dengan tidur, boleh selang dengan kelas online, nanti sembahyang. Cuma yang terbaiknya sembahyang lepas Isya tu lah. Yang kena segera ni sembahyang jamak takdim, habis sembahyang satu lagi, tu jamak takdim. Habis sembahyang zuhur, terus sembahyang asar. Itu ada syarat dia, mualat. Ba'diyah ni tak ada syarat. Tidak ada syarat. Nak selang lama mana pun tak apa. Tu yang timbul saya cerita tadi, lepas sembahyang Isya orang baca surah Al-Mulk, ada orang petikai, dia kata kalau baca surah Al-Mulk tu tak boleh dah sembahyang ba'diyah Isya. Siapa kata tak boleh? Boleh. Khatam Quran 30 juzuk pun boleh. Lepas sembahyang Isya khatam Quran 30 juzuk. Lepas tu baru nak sembahyang ba'diyah Isya. Boleh. Tak ada masalah.
Kalau dulu sebelum PKP, sembahyang Isya, lepas tu dia pi singgah kedai nasi kandang, makan nasi, teh tarik apa semua, balik rumah sembahyang ba'da Isya. Boleh tak? Boleh. Sebab tidak ada larangan. Tak ada syarat sembahyang ba'da Isya ni kena rapat dengan Isya. Tak ada syarat. Kalau ada syarat tu rekaan lah. Orang suka reka lah. Orang suka reka. Dia nak petikai program bacaan surah Al-Mulk, dia petikai. Dia kata patutnya lepas sembahyang Isya buat ba'dah dulu. Lepas ba'dah baru baca Al-Mulk. Kalau buat macam tu orang lari balik Orang lari balik. Dia seorang je baca. Okey. Takat yang saya duk belajar, antara salat Isya dan ba'da Isya tak ada syarat kena rapat-rapat. Nak selang berapa jam pun tak apa. Okey, jelas kan? Jelas. Okey, kita berhenti takat ni dulu. Dia pengarang sebut wa yundabu raka'atan qabla al-maghrib, dan disunatkan salat 2 rakaat sebelum maghrib. Wal jumu'atu kaz-zuhri, dan sembahyang Jumaat sama seperti sembahyang zuhur, maknanya ada qabliyah zuhur, ada qabliyah Jumaat, ada ba'diyah zuhur, maka ada ba'diyah Jumaat. Jumaat dengan zuhur ni serupa aja dalam mazhab Syafi'i. Kita berhenti takat ni dulu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.